Abang ni terjemah dah rasanya. Tapi tak apa, kita terjemah sekali lagi. Ini bab pengharaman menjual buah tamar yang segar, yang masih di atas pokok, dengan tamar yang sudah dipetik, kecuali dalam kes araya. Yani jual itu maksudnya tukar buah tamar yang masih di atas pokok dengan buah tamar yang telah dipetik. Itu haram, kecuali dalam bab araya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada jual beli secara muzabanah dan muhaqalah. Muzabanah ialah dijual pokok buah pokok kurma dengan tamar. Yang tamar ni yang sudah dipetik lah. Wal muhaqalah iaitu dijual zar', hasil tanaman gandum dengan gandum, yakni yang telah dipetik ataupun yang telah dituai. Wastiqra'ul ard bil qamr, dan menyewa tanah dengan gandum. Itu termasuk dalam muhaqalah. Diriwayatkan, dia berkata, Salim bin Abdullah telah memberitahu saya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, jangan kamu menjual buah sehingga nyata baiknya, dan jangan kamu menjual buah, yakni tamar, bitamri, dengan tamar. Wa qala Salim berkata, akhbarani Abdullah memberitahu saya dari Zaid bin Thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda membenarkan pertukaran yang seperti itu dalam jual beli ariyah, iaitu rutab dengan rutab ataupun dengan tamar. Baginda tidak membenarkan pada yang lain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Thabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan untuk tuan punya ariyah menjualkannya dengan anggaran buah tamar. Dengan menganggarkannya dengan buah tamar. Boleh juga begitu. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, yaitu Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan ariyah diambil oleh tuan punya rumah dengan menganggarnya dengan buah tamar, yakni yang telah dipetik, untuk mereka makan dalam bentuk buah yang masih segar, yaitu rutab. Dengan isnad satu lagi supaya tu juga riwayatnya. Dengan isnad satu lagi pun macam tu juga, cuma ada dia kata begini, wal ariyah itu ialah pokok kurma yang diberikan lil qaum, kepada orang, maka mereka menjualnya dengan anggaran buah tamar. Yani dengan menganggarkannya dengan buah tamar. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il ariyah. Baginda membenarkan jual beli ariyah dengan menganggarnya dengan buah tamar. Yahya berkata, ariyah yaitu seseorang membeli buah pokok-pokok kurma untuk dimakan oleh ahli keluarganya dalam bentuk rutab, yakni buah yang masih segar, bi kharsiha tamran, dengan menganggarnya dengan buah tamar, yakni yang telah dipetik. Dari Zaid bin Thabit lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya, membenarkan araya dijual, ini berdasarkan anggaran. Buah itu berdasarkan sukatan. Dalam riwayat satu lagi itu, baginda bersabda, antu khadha bi kharsiha, yakni untuk diambil dengan cara menganggarkannya. Diriwayatkan dari Nafi' bi hadzal isnad dengan sanad tadi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya bi kharsiha, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan jualan atau jual beli araya
dengan menganggarnya. Diriwayatkan dari Bushair bin Yasar dari beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kalangan ahli kampungnya ataupun perkampungannya. Di antara mereka ialah Sahal bin Abi Hathmah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada menjual buah dengan buah. Ini buah di sini maksudnya buah tamar dengan buah tamar. Wa qala, dan baginda berkata, "Dzalikar riba," itulah riba. "Tilkal muzabanah," itulah cara jual beli muzabanah. "Illa annahu," tetapi baginda telah membenarkan jual beli ariyah, yaitu satu pokok ataupun dua pokok yang diambil oleh ahli keluarga seseorang itu dengan anggaran, dengan menganggarnya dengan buah tamar untuk mereka makan dalam bentuk yang segar. Diriwayatkan dari Bushair bin Yasar dari beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan jualan ataupun jual beli ariyah dengan menganggarnya dengan buah tamar. Diriwayatkan dari Bushair bin Yasar lagi tadi juga, an ba'di, daripada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli darihi, yaitu daripada penghuni perkampungannya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Wa dzakara bimithli hadis, lalu perawi menyebutkan sama seperti hadis Sulaiman bin Bilal dari Yahya. Cuma Ishaq dan Ibnul Muthanna menyebutkan di tempat ar-riba itu, yaitu perkataan az-zabna, sementara Ibnu Abi Umar pula menyebutkan ar-riba di situ. Kemudian dengan isnad satu lagi seperti itu juga diriwayatkan dari Bushair bin Yasar maula Bani Harithah, bahawa Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Hathmah, kedua-dua mereka ini menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada muzabanah, yaitu jual ataupun tukar buah dengan buah, yakni buah tamar dengan buah tamar, kecuali kepada tuan-tuan araya, kerana baginda mengizinkan kepada mereka. Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya, beliau berkata, "Saya telah berkata kepada Malik, adakah Daud bin Husain telah menceritakan kepadamu dari Abi Sufyan maula Ibni Abi Ahmad dari Abi Hurairah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan jual beli araya dengan menganggarnya, yaitu pada buah yang kurang daripada 5 wasak, ataupun pada jumlah buah ataupun banyak buah yang pada 5 wasak, sebanyak 5 wasak. Daud syak, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata 5 wasak ataupun kurang daripada 5. Qala, Malik menjawab, ya, dia ada meriwayatkan begitulah. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muzabanah. Muzabanah ialah menjual buah dengan buah secara bersukat ataupun dengan bersukat, dan menjual buah anggur dengan buah zabib secara bersukat. Seterusnya riwayat daripada Nafi' bahawa Abdullah memberitahunya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muzabanah, iaitu menjual thamarin nakhl, buah pokok kurma dengan tamar secara bersukat, dan menjual inab dengan zabib secara bersukat, dan menjual hasil pertanian dengan gandum secara bersukat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muzabanah. Muzabanah ialah menjual thamarin nakhl bitamr kailan, seperti tadi juga, dan menjual zabib dengan inab, ini tukar dengan bersukat. Wa an kulli thamarin, dan melarang menjual semua buah bi kharsiha dengan menganggarnya. Yang ini berdasarkan anggaran.
Diriwayatkan dari Ibn Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muzabanah. Muzabanah iaitu dijual buah yang berada di atas pokok tu dengan tamar. Yang tamar yang telah dipetik bikailin musamman, yang dengan sukatan tertentu, yang berdasarkan sukatan tertentu. In zada, kalau ia lebih, maka itu adalah hak saya, yang boleh kepada saya yang dapat. Kalau kurang, fa'alayya, maka saya yang menanggungnya. Diriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada muzabanah, iaitu seseorang menjual buah kebunnya. Kalau kebun itu kebun kurma, iaitu jual dengan apa? Dengan tamar secara bersukat. Dan kalau kebun itu kebun anggur, maka dijualnya dengan zabib secara bersukat. Dan kalau miliknya itu berupa apa ni, ladang ataupun sawah, iaitu menjualnya bikaili ta'amin, dengan menyukat makanan. Nabi SAW melarang daripada semua itu. Dalam riwayat Qutaibah, au kana zar'an, ataupun haknya itu berupa hasil pertanian. Yang satu lagi tu pun supalah, semua supa ni. Jadi kalau kita baca dah saat ni, kira-kira tu muzabanah tu jelas dah tu makna muzabanah. Cumanya ada beberapa perkara yang tidak jelas, iaitu ariyah ataupun araya atau apa makna, dan anda pun tidak terjemah pakai sebut gitu. Sebab ada beberapa makna dia, sebab payah nak terjemah, nak melera hak mana payah, nanti kita sebutkan kemudian. Jadi muzabanah, walaupun sudah jelas dah dari segi terjemahan saat ni, sudah jelas dah. Tapi oleh kerana kita tak biasa guna cara tu, boleh jadilah kita tak berapa nampak lah, tak berapa nampak. Jadi pada dasarnya kita kena tahu asas dia dulu. Pada dasarnya tukar bahan ribawi dengan bahan ribawi yang sama jenis dia tak boleh lebih kurang, tak boleh. Dia kena sama sukatan dia. Misalnya bahan ribawi ni apa dia? Makanan lah, jadi riba lah. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis tu, dia jadi riba kalau kita tukar tu tidak sama. Jadi sama ada dari segi timbangan dia ataupun dari segi sukatan dia tu kalau tidak sama. Katakanlah kita tukar beras dengan beras. Zaman dulu dia duit ni kurang, dia panggil jual beli tu. Tukar tu jual beli. Hakikatnya tukar. Jadi orang ni bagi beras dia, orang ni bagi beras dia. Bagi tu tidak sama. Orang ni secupok, ni 2 cupok. Tak boleh, jadi riba, haram. Jadi riba, haram lah betul. Supaya juga jual hak ni tak tentu, tak boleh, tak tentu. Dia kena sama. Tak kira dari segi mutu dia. Dari segi mutu dia tak kira. Seperti baru ni kita sudah sentuh dah secara sepintas lalu, dari segi mutu tu sebab apa tidak kira, sebab pada hakikatnya makanan itu semuanya mengenyangkan. Dan kita manusia saja yang membeza-bezakan, yang mengatakan hak ni lebih baik mutu dia. Sebab apa? Sebab putih kan? Putih. Jadi sebab putih, jadi comel, beras tu nampak panjang, molek, tidak pecah-pecah, maka kita kata ni beras molek. Bau, kalau misalnya kita kata bau sedap, kita kata beras molek. Manakala kita beli dengan cara duit biasa ni, tentu sekali tidak sama harga dia. Yang ni mengikut anggapan orang lah, tak cara hakikat dia tu. Mengikut anggapan orang kata ni beras ni molek, beras ni lebih, maka jadi mahal lah. Tapi kalau nak kira, kalau tukar beras dengan beras lah pun, oleh kerana beras ni harga murah lah, kita kata beras ni pada pandangan orang ni, dia kata kurang molek, beras ni molek. Kalau nak kira tukar tak sama pun tak apalah, sepuluh duit lah kita beli kan. Hak ni dengan harga 10 riyal, supik hak ni dengan harga 5 riyal katakanlah gitu.
Tak jadi masalah. Sepatutnya tukar tu pun tak apa juga, tak boleh. Tu bendanya. Tak boleh kalau sama jenis dia. Kalau sama-sama bahan ribawi, mana bahan yang boleh jadi riba, tak kena gaya pertukaran dia. Itu orang panggil bahan ribawi. Bahan ribawi ni macam-macam lah mengikut mazhab masing-masing. Dia apa ilat dia, apa yang menjadikan dia tu bahan ribawi. Waktu ada masing-masing ijtihad lah. Macam Imam Malik, dia kata iaitu makanan. Kalau benda tu berupa makanan, makanan tu boleh disimpan. Tak kira hak tak ada sebut dalam hadis pun, boleh disimpan lama. Tukar jenis makanan lagu tu, tak boleh berlebih kurang. Kalau sama jenis lah, kalau sama jenis. Tapi kalau jenis lain, misalnya buah tamar dengan beras nak tukar, adakah kena hak ni secupak ni secupak? Tak apa, tidak sama secupak pun. Hak ni secupak ni 2 cupak, tak apa. Hak ni secupak ni segatal, tak apa hak lagu tu. Sebab apa? Walaupun sama-sama bahan ribawi tapi jenis lain. Hak tak bolehnya kalau sama jenis, misalnya beras dengan beras, tak kira lah dari segi mutu, tak kira. Ataupun buah tamar dengan buah tamar, sama jenis, orang panggil buah tamar lah juga. Walaupun buah tamar ni mahal kalau kita beli dengan duit, dikatakan baik. Buah tamar ni memang kita pusara tak sedap, kerah gitu dah. Jadi kalau beli dengan duit pun murah. Tapi kalau tukar buah tamar dengan buah tamar, tak boleh lebih kurang. Hak ni secupak, hak ni pun kena secupak juga. Hak ni segatal, hak ni pun kena segatal juga. Kalau timbangan pun lagu tu kena sama timbangannya. Kalau tidak, dia jadi riba. Itulah yang disebutkan dalam hadis riba. Riba apa? Riba al-fadli orang panggil. Riba ni banyak pula. Jadi yang kita nak bincang sekarang ni dalam hadis-hadis ni riba al-fadli. Riba dengan sebab berlaku riba tu sebab ada lebihan. Hak ni ni secupak, hak ni 2 cupak atau secupak setengah. Lebih lah tu. Apa tak ada lebih tu lah tak boleh. Sedangkan makanan tu makanan sama jenis, bahan ribawi, sama jenis. Jadi mana tak boleh lebih kurang. Sebab itulah dalam hadis dia ada sebutkan az-zahabu bil-zahabi riban illa mithlan bimithlin wa yadan biyadin. Al-fiddah bil-fiddah riban illa yadan biyadin, illa mithlan bimithlin wa yadan biyadin. Lepas tu al-burru bil-burri riban illa mithlan bimithlin wa yadan biyadin, ataupun illa ha'a wa ha'a. Dalam riwayat yang lain disebutkan begitu. Dan disebutlah beberapa perkara tu yang semua ulama sepakat mengatakan bahawa itu sebagai bahan ribawi. Hak disebut dalam hadis kan, ada kita jumpa dah dulu. Termasuklah buah tamar, gandum ke apa. Jadi tukar emas dengan emas boleh berlaku riba, kecuali mithlan bimithlin, yang ni sama timbangan dia, sama timbangan. Dan yadan biyadin, secara unjuk berunjuk. Hak ni bui hak dia, kita bui hak kita ke dia. Selalu lagi. Lepas tu sama timbangan dia, baru tidak riba. Kalau hak ni bui lebih timbangan yang lain, hak ni lain, walaupun bui selalu, dua-dua bui selalu, tak boleh riba juga. Ataupun sama timbangan, sama dah timbangan, tapi bui tu tidak semasa. Hak ni bui kita tak bui selalu, kita bui petak karat, riba juga. Dengan sebab nasi'ah, orang panggil riban nasi'ah pula. Ada 2 perkara lah mana unsur riba di dalam. Jadi hak ni asasnya yang kita nak ceritanya. Ni asasnya. Jadi muzabanah ni apa dia? Jual ataupun tukarlah kita panggil. Sebab zaman dulu dia duit ni kurang ada. Jadi dia tukar barang, sistem tukar barang tu dia panggil muqayadah. Mana tukarlah. Tukar buah tamar hak duduk bawah ni, hak sudah petik dah, dengan buah tamar hak dah atas pokok, hak muda lagi, tukar. Tukar tu tentu sekali tidak sama kan. Tadi asasnya mana dia kena sama kalau sama jenis. Sukatan dia, kalau ni segatan, hak ni segatan juga, hak dah atas pokok mana kita nak tahu berapa gatan.
Kita nak tukar dengan hak bawah ni. Hak bawah ni segatan. Hak atas tu kita anggar saja segatan. Tapi belum pasti. Apabila jadi macam hak bawah ni, sebab dia berubah tu. Macam apa ni, buah anggur. Ketika di atas pokok, ketika segar, buah anggur tu lebih berat, lebih besar. Tetapi apabila dia jadi buah zabit, kita panggil buah zabit tu, buah anggur tu lah juga, dia ringan dan kecil. Bermakna kalau kita timbang tu tidak sama tu. Kalau kita timbang, begitu juga kalau kita suka tidak sama. Jadi hak duduk di atas pokok tu kita anggarkan. Ini yang dikatakan khars tadi tu. Kita anggarkan hak sebanyak ni kira-kiranya apabila dia kering, dia jadi buah zabit, dia akan jadi segatan misalnya. Jadi kita tukar ni atas dasar segatan dengan segatan, tetapi tak pasti lagi. Itulah yang dikatakan muzabanah. Sebab tidak pasti itulah, tidak sama sukatan dan timbangan dia tu. Maka jadi muzabanah. Muzabanah ini pun satu bentuk riba juga. Sebab kalau hak sama-sama buah tamah, hak sudah ada bawah dah ni, sudah petik dah, kalau tukar dengan tidak sama sukatan dia, itu pun jadi riba. Tapi orang tidak panggil muzabanah lah, riba. Sebab tukar tu sama-sama hak bawah. Kalau tukar satu ni hak duduk bawah dah, satu lagi hak atas pokok, tu baru jadi muzabanah. Pada hakikatnya yang jadi taklif tu sebab tidak pasti sukatan tu. Sebab tidak pasti sukatan. Hak ni hak atas pokok ni apabila waktu turun jadi buah kemar orang panggil, jadi tamar ni hak kita makan bulan puasa. Tu buah tamar orang panggil. Rutab itu hak atas pokok lagi tu. Hak segar orang petik, segar-segar itu rutab orang panggil. Rutab tu dia apabila dia kering dia jadi buah tamar ni lah. Jadi dari segi sukatan dia tidak pasti, cuma penganggar. Orang-orang yang ahli dalam masalah menganggar hasil tani, hasil buah ni, dia pergi anggarlah. Kalau sebanyak ni satu pokok ni kira-kiranya satu kebun ni akan datang akan boleh berapa hasil dia. Dia anggar gitu. Jadi kita nak tukar ni, nak jual beli ni, kita kata 10 gatan. Hak tu berapa banyak 10 gatan. Dia pun kata kalau sini dua pokok ya, kata dia 10 gatan. Apabila dia waktu turun jadi lagu ni sama banyak. Dia kata anggar. Itu tidak pasti. Anggaran ini tidak tepat 100%. Tidak tepat 100%. Bila tidak tepat lagu tu dia ada riba sanalah. Itulah yang dikatakan muzabanah. Tak boleh. Waktu tu. Tak boleh. Itu satu perkara yang disebutkan di sini. Yang kedua muhaqalah dalam hadis ni. Muhaqalah supaya tadi juga cuma hasil tani, iaitu gandum ataupun padi, hak duduk di pokok tu lagi, kita nak tukar dengan padi ataupun beras yang sudah dituai ataupun gandum, kita nak tukar. Itu pun tidak pasti juga sama dia. Tidak pasti juga sama. Sebab tu tak boleh. Sebab ada lebih kurang. Dalam dia melanggar hadis yang kata illa mithlan bimithlin. Tukar tadi tak boleh kecuali mithlan bimithlin. Yang ni sama sukatannya atau timbangannya. Jadi sekarang ni suka kau duduk pokok tu ataupun timbang dah kau? Tak timbang, cuma anggar saja. Kalau sebanyak ni setara ni dia sama banyak dengan ni. Tetapi hak ni bukan jenis buah, bukan buah kemar, gandum ataupun padi dan sebagainya. Itu pun tak boleh juga. Orang panggil muhaqalah. Kalau buah tamar tadi orang panggil muzabanah. Hak ni orang panggil muhaqalah. Bendanya serupa je. Pertukaran sama jenis tadi. Satu makna muhaqalah. Yang kedua, hak dalam hadis disebut istiqra'ul ard bil qamh. Ini makna yang kedua bagi muhaqalah, iaitu menyewa tanah dengan gandum. Menyewa tanah dengan gandum. Yang ni gandum yang akan dihasilkan oleh tanah itu nanti. Gitu. Itu yang dikatakan muhaqalah, tak boleh. Jadi kita sewa tanah, hasilnya nak sewa dengan dia, dengan hasil tu padi yang akan keluar akan datang. Maknanya kalau secara pastilah, mana hak bahagian ni, hasil hak bahagian ni, hak bahagian alih ni hasil hak ni tak boleh lah tu. Tetapi ulama beza pendapat tu. Imam Abu Hanifah kata tak boleh berlaku. Kau mana-mana
Tetapi kebanyakan ulama mengatakan boleh kalau sekiranya nak sewa saat ni, sewa dengan hasil juga, tetapi hasil secara keseluruhan, yakni 1/3 daripada hasilnya saya akan beri sebagai sewa kepada kamu. Saya sewa tanah, bayaran sewa itu mana bila akan datang apabila hasil sebanyak mana? 1/3 daripada hasil ni. 1/3 tu kira-kiranya berapa? Kalau duit, katakanlah kalau duit sebanyak ni, sekiranya tak jadi, saya akan bayar juga. Dia kata lagu tu, kalau lagu tu tak apa, kalau lagu tu tak apa. Ulama-ulama yang kata tak boleh tu sebab dia kata tak pasti lagi, rega tu tak ada. Jadi kita kata nak bayar boleh jadi. Kalau hak kawasan tadi, dia kata kawasan ni saya nak bayar dengan hak kawasan ni, hak kawasan tu belum tentu jadi, bahkan boleh jadi semua sekali tak jadi, nak bayar dengan agama dia. Sebab tu dia kata tak boleh muhaqalah, iaitu sewa tanah dengan hasil bumi itu. Sebab apa? Sebab hasil tu tak tahu lagi. Tetapi bagi orang yang kata boleh, dia kata boleh tu kalau sekiranya secara umum dengan menentukan harga juga hakikatnya. Mana kalau tak ada hasil tu pun bagi hak lain, tak apa kalau lakukan. Ada khilaf lah di situ. Lepas tu jangan jual buah sebelum nyata baik ni, kita sudah jumpa dah baru ni. Wala tabta'u thamar bitamr, jangan kamu jual buah dengan tamar. Di sini maksud buah di sini iaitu buah tamar lah, dengan buah tamar. Tak boleh buah tamar dengan buah tamar. Bukan tak boleh, boleh kalau sekiranya buah tamar tu sudah dipetik sama timbangan, sama sukat atas, boleh. Hak tak boleh ni hak tadi, hak atas pokok, sebab tak tentu dia sebanyak mana. Kalau sama ke tidak dengan hak di bawah ni, hak tu hak tak boleh. Dan buah di sini maksudnya buah tamar. Kalau buah di atas pokok tu buah tamar, kita nak tukar dengan buah moktan, tak apa, tu pasal jenis lain. Pasal jenis lain. Ni buah di sini maksudnya tamar, bukan segala macam buah. Tak boleh tukar dengan buah tamar tu. Boleh kalau jenis lain. Jenis lain tak apalah, tak sama apa. Sebab hak kena sama saat ni, hak sama jenis. Hak sama jenis. Kalau buah tu tak sama, buah juga, buah moktan, buah durian. Buah durian berapa putih? Nak sama dengan buah kurma ni. Hak buah kurma tu tak boleh nak suka. Buah durian ni tahu dah berapa putih, berapa timbangan dia, boleh tahu. Tak apa, hak tu. Hak tak bolehnya buah kurma dengan buah kurma. Buah kurma dengan buah kurma. Nanti ada pun buah lain dengan buah tu juga boleh tukar kau juga. Hak tu nanti kita tengok akan datang. Kita tengok hak Imam Nawawi tulis dulu. Kita tengok sini di bawah hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thamar bitamr wa rakhasa fil araya tuba'u bi kharsiha. Di bawah itu dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah dengan buah. Maksudnya buah tamar dengan tamar. Buah dengan tamar. Maksudnya buah tamar dengan buah tamar. Dan baginda membenarkan pada jual beli araya, iaitu dijual secara khars, yakni secara anggaran. Jadi hak ni engkau dia araya. Dia kata di sini dalam hadis ini terdapat pengharaman menukar ataupun menjual rutab dengan tamar. Itulah yang dikatakan muzabanah, seperti mana yang ditafsirkan dalam hadis itu. Mustaqqatun minaz zabn. Muzabanah ni daripada perkataan zabn asalnya. Zabn itu maknanya mukhasamah, bertengkar. Wal mudafa'ah, badi tolak. Apabila balah ni badi tolak, ditolak. Jadi balah. Itu dari segi bahasa. Ulama sepakat tentang haram jual rutab dengan tamar pada selain masalah araya, dan ia merupakan riba. Mereka juga ijma' tentang haram jual anggur dengan zabib, yakni tukar anggur dengan zabib.
Mereka juga sepakat, ijma' tentang haram jual hintah, yakni gandum pada tangkainya itu bihintatin safiyah, yakni dengan gandum yang sudah dituai, yang sudah diasingkan jerami dia tu. Inilah yang dikatakan muhaqalah, diambil daripada haql, iaitu ladang ataupun sawah. Sama saja di sisi mereka, ni kata Imam Nawawi, sama ada rutab dan inab itu di atas pokok ataupun telah dipetik. Rutab dengan inab, yakni buah kurma saat ni hak sudah dipetik ke, masih ada atas pokok ke, ataupun sudah dipetik dah. Tak boleh berlaku. Sebab apa? Tak tahu lagi ni dia apabila dia kering ni jadi setara ni ke tidak. Tak pasti lagi. Kalau petik dah pun. Apa lagi kalau di atas pokok? Lagilah tak boleh nak sukat. Kalau mari bawah sukat pun belum pasti lagi kalau dia jadi buah tamar ni dia akan jadi seberat tu ataupun sebanyak tu, belum tentu lagi. Begitu juga buah anggur saat ni apabila dia kering belum tentu lagi dia akan jadi sebanyak buah sabit ni. Hak nak tukar belum tentu lagi. Wa qala Abu Hanifah, dia kata Imam Abu Hanifah berkata kalau sudah dipetik harus menjualnya. Tu beza. Kalau sudah dipetik turun bawah dah harus jual. Bimithlihi minal yabis. Yang ni dengan seumpamanya dari hak sudah kering dah. Hak sudah kering tu makna kalau hak ni 2 cupak, hak ni 2 cupak juga. Boleh. Walaupun selepas tu kalau dia kering jadi tidak sama. Tak apa sebab sudah petik dah. Sekurang-kurangnya boleh. Sukat dah juga. Dia kata boleh. Adapun araya iaitu kharis, yakni penganggar. Orang yang menganggar, dia menganggar beberapa pokok kurma. Dia pun kata rutab, yakni buah yang ada di atas pokok tu kalau kering dia akan jadi 3 wasak tamar. 3 wasak tamar. Ini wasak ni nama sukatan lah. Dia akan jadi, kita kata 3 gantan tamar kau misalnya kata. Kalau setara ni dia kata kalau dia kering dia akan jadi 3 gantan misalnya. Maka tuan dia jual kepada seseorang dengan 3 wasak tamar lah. Mana sebab dia anggar akan jadi 3 wasak, maka tukar dengan 3 wasak tamar hak sudah kering dah. Wa yataqabadani fil majlis. Masing-masing terima dalam majlis tu juga. Terima, hak ni bui, hak ni ambil. Dan mushtari, yakni pembeli, dia menyerahkan buah tamar. Dan bai', penjual rutab ni, hak buah kurma hak segar lagi ni, dia menyerahkan rutab. Surah lagu mana? Bitakhliyah. Surah tu dia tak turun lagi, ikutlah. Takhliyah tu maknanya serah kepada pembeli. Dia nak buat lagu mana? Dia nak petik selalu ke? Dia nak lagu mana? Ikut dia. Itu makna takhliyah. Ini harus. Tetapi kalau kurang pada 5 wasak, kurang daripada 5 wasak, boleh kalau lagu ni. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam muzamanah juga. Hakikatnya tak pasti juga. Tetapi Nabi SAW merukhsahkan, membenarkan. Kalau pada 5 wasak boleh pertukaran itu. Wala yajuzu fima zada ala 5 awsuq. Tak boleh lebih daripada 5 wasak. Tak boleh lebih. Dan tentang harusnya 5 wasak, 5 wasak ada 2 pendapat Syafi'i. Yang asahnya iaitu tidak harus. Kurang daripada 5 wasak. Itu boleh. Kalau 5 wasak ada 2 pendapat Syafi'i. Ini kalau mazhab Syafi'i. Yang asah daripada 2 pendapat itu iaitu tidak harus. Kerana asalnya haram jual beli tamar dengan rutab. Dan araya ini hanya datang dia ni sebagai rukhsah. Perawi pula syak 5 wasak ataupun kurang daripada 5 wasak. Jadi kita ambil hak pastilah, hak yakin. Hak 5, hak kurang daripada 5, hak tu hak pasti. Hak 5 tu tak pasti. Jadi hak 5 tu tetap haram juga. Kurang daripada 5 je boleh. Wala asah, mengikut qaul yang asah, iaitu harus ini diberi kepada orang miskin dan juga orang kaya. Boleh nak jual secara araya ni boleh pada orang miskin dan orang kaya. Dan ni mengikut mazhab Syafi'i ini tidak harus pada selain rutab dan inab daripada buah-buah. Buah-buah lain tak boleh. Hak bolehnya sekat 5 wasak ni ataupun kurang daripada 5 wasak ni kalau buah tamar ataupun buah anggur tadi. Kalau buah lain tak boleh. Wa fihi qaulun dha'if. Berhubung dengan perkara ni ada qaul dha'if.
iaitu araya ni, jual araya secara araya ni, hak kurang daripada 5 wasak ni, khusus dengan orang fakir saja, dengan orang miskin saja. Dan dalam satu pendapat tidak khusus dengan rutab dan inab. Tidak khusus tukar buah tamar hak sudah dipetik dengan buah tamar yang belum dipetik, tetapi semua buah hak lain-lain lagu tu. Tidak khusus dengan buah kurma, tidak khusus dengan buah anggur, itu saja. Jual beli ni boleh. Inilah perincian mazhab Syafi'i berhubung dengan ariyah. Wa bihi qala Ahmad, ini juga pendapat Ahmad dan lain-lain. Tetapi Malik dan Abu Hanifah mentakwilkan ariyah ni, yani ala ghairi hadha, tidak serupa sanilah takwil itu. Sedangkan zahir hadis menolak takwilan mereka berdua, kata Imam Nawawi. Jadi Imam Abu Hanifah dia kata lagu lain makna ariyah tu, araya tadi. Imam Malik pun kata lagu lain. Tapi tafsiran mereka itu terhadap araya tu dia nampak bercanggah lah dengan zahir hadis ini. Sebab zahir hadis ini maknanya jual buah kurma hak atas pokok tu dengan hak sudah dipetik secara anggaran seperti tadilah, tidak pasti juga, tapi boleh kalau kurang daripada 5 wasak. Kalau 5 wasak tak boleh, ataupun masih boleh lagi 5 wasak, ada khilaf di situ. Kalau kurang pada 5 wasak semua sepakat boleh. Kalau 5 wasak ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, pembaca saat inilah. Kalau lebih daripada 5 wasak semua kata tak boleh. Begitu. Jadi dalam kes araya saja, araya ni untuk siapa? Yang ni asadilah. Ada yang kata untuk orang kaya, untuk orang miskin pun boleh jual kalau dia nak. Hak tu setakat tu, lebih pada tu tak boleh, sebab dia termasuk dalam muzabanah. Hak ni hak Nabi SAW bagi kelonggaran saja, boleh sekat tu, sekat 5 wasak, lebih daripada tu tak boleh. Baik. Satu wasak itu 60 gantang. 60 gantang bermakna 5 wasak itu 300. 300 gantang. Sekat tu ya, boleh jual secara tadi, secara anggaran, walaupun tidak pasti boleh. Tapi kalau lebih daripada tu tak boleh. Sebab hakikatnya mengikut Imam Syafi'i dia termasuk dalam jual beli muzabanah juga. Sebab muzabanah ni maknanya tukar hak bawah ni dengan hak atas pokok dengan anggaran hak atas pokok. Apabila waktu turun nanti, apabila kering sepun ni jadi lebih kurang sama dengan anggaran begitu. Itu termasuk dalam muzabanah. Muzabanah ni Nabi SAW kata tak boleh sebab ia termasuk dalam riba, tetapi dikecualikan dalam kes araya. Araya ni maknanya kita nak jual setakat tu boleh, secara tadi secara muzabanah tadi boleh. Dia dikecualikan daripada kes muzabanah yang dilarang itu, tapi sekat tu je, tak boleh lebih daripada tu. Jadi benda-benda ni kadang-kadang kita tengok kan. Sebab dia kena faham, kita nak mengaji hadis ni, dia kena faham kaedah cara dia. Jangan kita tengok kes yang khusus itu. Dan kita tengok gitu, kalau tengok gitu payahlah. Misalnya kita kata sini, apa duk cari wah kurma, apa bila ada wah kurma tempat kita? Tak timbul dah. Tak boleh kata lagu tu. Supaya dengan Quran jugalah. Mana kalau dia kata buah anggur, buah kurma, dia sebutlah buah delima, ada negeri dia. Buah mata. Apa duduk cara kau tu kita kata. Buah dia sedap lagi. Mahal juga. Macam-macam lagi buah. Kita kata apa tak ada dalam Quran. Tak boleh lagu tu. Kalau kata lagu tu tak dapat hidayah lagu tu. Kita kena ambil pengajaran dia di sebalik tu. Hak tu yang pertama sekali kena faham. Mengaji Quran dengan hadis kena faham tu. Sebab hak dia royak tu dia sesuai dengan keadaan sekeliling. Dan benda tu boleh dikiaskan, boleh melarak kepada benda lain, sebab hakikatnya sama juga. Sama-sama makanan, hak orang berasa sedap, hak orang menjadi punca kekayaan kepada masyarakat setempat itu. Walaupun tidak sebut, serupalah. Pada dalam syurga dia sebut tu. Dia tak sebut orderian, tak ada pun. Wa mu'tah tak ada sebut. Jadi kita nak kata Quran ni tidak lengkap, tak boleh lagu. Sebab apa? Apa hikmah dia ni tidak royak? Sebab kalau royak benda lagu tu, orang hak negeri Arab dia akan cabar pula. Buat mari orderian. Kalau tidak, kami tidak akan beriman pula.
Dia akan kata lagu tu. Jadi tak payah tu. Sedangkan benda ni dia berubah-ubah. Setempat ke setempat tu tidak serupa. Yang pentingnya dia tu bahan makanan. Dia tu masuk dalam gaul dia bahagian buah. Masuk dalam bahagian buah ni. Masuk dalam bahagian ni. Tu yang pentingnya. Maknanya tak lari daripada kaedah. Kaedah tu tak ada hak asas tu. Itu yang pentingnya. Masalah hak semasa tu, hak kecil-kecil tu, juz'iyat tu orang panggil, boleh disesuaikan mengikut kaedah hak asas tu, tak jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok dalam hadis ni, misalnya duduk bahas tentang jual beli hamba tak ada dah. Kita tak boleh tengok hak tu. Kita kena tengok satu, sebab kita hak tadi lah, supaya tadi juga. Yang keduanya kita kena tengok cara ulama faham daripada situ, daripada masalah. Sebab boleh dipaham juga, boleh guna juga kaedah memaham benda tu untuk benda lain, boleh juga. Itu yang penting. Yang paling penting cara tu. Dan apabila kita belajar hadis, kita nak tahu ini pendapat orang ni, mana dalil dia, apa alasan dia, apakah itu saja maknanya atau ada lagi makna lain. Ini penting. Hak belajar hadis, kalau tak belajar hadis tak tahu. Ambil sah lah, ambil sah. Orang pergi sidah tu makan. Tokallah kita ni. Kita ni ramai daripada kita ni tak ngaji kot ni ya. Dari segi ngaji kot lain, ngaji otak tu maknanya cukup terbuka dah. Boleh faham kalau ayat. Dah muka tak ngaji Arab tak faham lah Arab kita kata. Tapi kalau ayat kat Melayu faham. Muka cidik. Ada kalanya lebih lagi dia faham daripada hak mengaji tu. Jadi kalau dia terhenti atas ayat, mana kita boleh timbang tengok benda lagu ni. Tujuannya kita belajar hadis nak hak tu hak utama. Baik. Bila sudah tahu hak tu, anda nak baca kitab ni. Sebab dalam ni dia royak perbezaan tadi. Dan kita nak tengok hak mana lebih tepat, lebih kemah. Seperti kita baca tadi, Imam Nawawi kata, Imam Malik takwilkan. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah takwilkan makna araya tadi tu. Dengan makna lain, bukan dengan makna tadi araya ni, tapi dengan makna lain. Tapi zahir hadis ni menolak takwilan mereka berdua. Itu pendapat dia. Betul dia orang lebih, memang orang dihormati, semua orang hormat, semua orang angkat tangan. Tapi ulama dalam dunia Islam bukan Imam Nawawi seorang, ramai lagi yang lain. Biar kita kenal kata orang lain. Lepas tu kita kena tengok pula macam mana pendapat orang lain. Di sini disebutkan tentang makna araya tadi. Satu maknanya Imam Nawawi sudah bagi dah. Satu makna. Dia kata banyak pendapat tentang araya ni makna dia, tapi boleh disimpulkan dalam lima pendapat. Yang pertama pendapat Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Araya mengikut Imam Syafi'i iaitu jual beli muzabanah lah. Kalau kita kata tadi lah, pertukaran benda tadi secara muzabanah, betul-betul muzabanah, tetapi jual beli yang kurang daripada 5 wasak ataupun 5 wasak paling tinggi. Hak tu muzabanah dah, tetapi setara tu, sebanyak tu jual beli tu, buah kurma tadi pertukarannya tidak lebih daripada 5 wasak. Muzabanah dah. Cumanya ini kelonggaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jual kalau kurang daripada 5 wasak. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan, tak ada lah. Kalau tak lihat sebab riba ke apa tu, tak ada. Tapi kalau lebih daripada 5 wasak, jadi riba, jadi muzabanah, haram. Sekat tu je kalau boleh pun. Betul-betul muzabanah. Muzabanah bi'aini fi ma duna khamsati awsuq, kurang daripada 5 wasak. Kalau buah itu yang tergantung mana tukar dengan buah taman ni lebih daripada 5 wasak, jadi muzabanah selalu, haram selalu, riba selalu lah. Jadi riba selalu. Tapi kalau 5 wasak, orang panggil, ataupun kurang daripada 5 wasak, pertukaran itu orang panggil bukan pertukaran ribawi, riba, tapi araya.
bukan muzabanah, araya, jadi bertukar nama dia. Hakikatnya muzabanah lah, hakikatnya. Ini harus di sisi Imam Syafi'i kalau pada 5 wasak ataupun kurang, tak boleh lebih. Jadi kurang ataupun 5 wasak tadi ada 2 pendapat seperti Imam Nawawi sudah sebut dah, kita baca dah tadi. Pendapat ini sebahagian ulama dalam mazhab Hambali pegang pendapat ni lah, lagu tu juga pahaman dia nya. Dan Ibnu Qudamah ni dalam mazhab Hambali ni dia kata inilah zahir pendapat ashab dalam mazhab Hambali, serupa dengan Imam Syafi'i juga. Boleh. Tadi lagu tadi. Itu makna yang pertama. Arayat. Yang kedua, pendapat Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad. Satu pendapat dalam mazhab Ahmad yang serupa tadi, serupa Syafi'i. Ini pendapat Imam Ahmad. Lagu mana? Arayat. Iaitu diberikan kepada satu orang buah pokok tamar. Orang ni dia ada kebun dia. Dia ada kebun tamar lah, kita kata kebun kurma. Dia ada kebun. Dia nak beri kepada satu orang buah hak duduk atas pokok, satu pokok daripada kebun dia. Dia nak beri kepada satu orang. Gitu. Dia nak beri kepada satu orang. Lepas tu orang yang diberi tadi dia jual kepada orang lain. Dia jual kepada orang lain, kepada bukan orang yang memberikan itu, bukan kepada tuan kebun tu, jual kepada orang lain. Dia nak beri kepada satu orang. Lepas tu orang yang diberi tadi dia jual kepada orang lain. Dia jual kepada orang lain, kepada bukan orang yang memberikan itu, bukan kepada tuan kebun tu, jual kepada orang lain. Ini juga harus di sisi Imam Ahmad kalau kurang daripada 5 wasak. Tadi juga kurang daripada 5 wasak harus. Inilah riwayat Khiraqi dan Asram daripada Imam Ahmad. Ini juga sebagaimana yang tersebut dalam Mughni. Ibnu Rushd mengatakan inilah mazhab Ahmad dalam Bidayatul Mujtahid, dia sebut. Maknanya satu orang dia bui buah ni atas pokok ni, bukan pokok tu semua sekali bui dah, buah dia. Jadi musim ni dia mau ambil kelema lah, ni buah ni. Jadi orang yang diberi tadi dia boleh jual kepada orang lain sebelum petik, duduk atas pokok tu, jual dengan buah tamar. Kalau jual dengan duit tu tak ada masalah, tak timbul tu, selesai dah, tak ada masalah. Ni kalau jual tu maksudnya nak tukar dengan buah tamar. Satu orang tu dia nak tukar dengan buah tamar dia sudah petik dah. Sedangkan hak ni kita tahu sukatan dia, kita kata 5 rantai. Hak ni tak tahu. Boleh tukar. Boleh juga tukar. Sebab apa? Ini termasuk dalam araya kalau kurang daripada 5 wasak. Yang kurang daripada 300 gantang. Kalau 300 gantang ke atas daripada 300 tak boleh. Nak jual ni dengan cara tadi. Kalau tidak dia jadi muzabanah lah. Tidak muzabanah tu sebab apa? Sebab kurang daripada 5 wasak. Nabi SAW bagi kelonggaran. Orang yang diberi tu jual kepada siapa? Pada orang lain, bukan kepada tuan dia, pada orang lain. Itulah yang dikatakan araya. Itu mengikut Imam Ahmad. Yang kedua. Yang ketiga, pendapat Malik yang masyhur daripada Imam Malik, iaitu araya ni mengikut dia, iaitu satu orang bagi buah satu pokok kurma dia ataupun beberapa pokok kurma dia bagi kepada satu orang. Seperti tadi juga, seperti dengan Imam Ahmad tadi juga, bagi kepada satu orang. Lepas bagi itu dia berasa terganggu lah dengan kemasukan pergi mari sana orang yang diberi tadi. Dah muka orang beri dah, tuan kebun ni beri ke dia beberapa pokok ni, mari semacam pagi mari, petang mari, tengah hari mari, marilah. Rukah pun ada dah, jolok pun ada, macam-macam nak makan hak segar. Jadi tuan punya kebun sana dia berasa terganggu dengan kedatangan mauhub lahu ni, dengan kedatangan orang yang diberikan tadi tu ke dalam kebunnya. Pasal apa? Pasal anak pinak dia ada juga dalam tu. Susah orang mari kena pakai tudung pula, misalnya. Jadi orang mari kena pakai tudung, kalau tidak tak payah pakai tudung. Dia berasa terganggu lah sebab orang tu mari semacam.
Dia merasa terganggu sebab keluarga dia pun dibawa situ nak makan buah segar-segar tu. Jadi mengikut Imam Maliknya, wahib yang pemberi tadi, dia boleh membeli buah hak dah atas pokok yang dia telah bagi dah kepada orang tadi, dia beli. Pemberi tadi, orang hak jebui tadi, tuan kebun tu, dia boleh beli. Moga jadi hak orang tu kan, dia bui, bila dia bui jadi hak orang tu lah. Jadi dia tak sewi orang tu masuk. Lagu mana caranya? Dengan cara dia ginilah, hak dah atas pokok tu kita belilah dengan buah tamah hak bawah ni. Itu cara dia. Kalau itu pun tak apa, dengan anggaran lah, hak sebanyak tu berapa banyak hak bawah ni. Kalau nak kira muzabanah. Tapi kalau kurang daripada 5 wasak, tak apa, boleh. Pasal tukar buah tamah dengan buah atas pokok, buah tamah juga kan tu. Dengan berlebih kurang jadi muzabanah, tak apa. Tetapi mengikut Imam Maliknya, harus ni dengan ada 4 syarat. 4 syarat. Apa dia 4 syarat? Yang pertama, buah atas pokok tu mesti kena nyata dah baiknya. Telah nyata baiknya. Jangan tak tahu mana lagi. Tak boleh lagu tu. Dia kena nyata dah, nampak dah kuning-kuning sikit. Yang kedua, kena 5 wasak ataupun ke bawah. Tak boleh lebih daripada 5 wasak. Itu syarat yang kedua, pertukaran saat ni. Kalau lebih tidak harus. Yang ketiga, dia kena bagi buah ni, tukar saat ni, tukar tu buah hak bawah ni, hak dia nak, tuan punya kebun saat ni, dia nak bagi tu, bagi masa mana? Ketika petik buah tu. Ketika belum petik tak boleh. Tak boleh. Ketika nak petik tu, ni bagi. Ketika tu baru boleh. Kalau dia bagi selalu, tak harus. Tak boleh. Yang keempat, tamar itu daripada jenis tamar ariyah tu. Dan daripada jenis itulah. Tamar hak bawah ni, hak nak tukar sana ni, daripada jenis hak tu juga. Jadi 4 syarat ni disebutkan oleh Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid. Tetapi Ubbi dalam syarahnya, syarah Muslim ni, Ubbi, dia kata pemberian itu hendaklah dengan lafaz ariyah, bukan dengan lafaz hibah. Saya berikan kepada kamu ni sebagai ariyah. Dia kena sebut gitu. Bukan saya beri kepada kamu gitu saja. Tak boleh beri gitu. Berikan kepada kamu buah ni sebagai ariyah. Dia kena kata gitu. Itu lagi syarat lagi. Syarat yang kelima lah, bermakna syarat yang keenam, yang dibeli itu semua sekali ariyah tu, yang ditukar tadi dengan buah tamah hak bawah ni, semua sekali hak dia bagi, bukan sebahagian, semua sekali. Tetapi kalau tak boleh lebih daripada 5 wasak juga tak boleh. Lepas tu yang ditukar saat ni, buah yang ditukar saat ni, buah yang boleh disimpan dan dia akan jadi kering. Macam buah tamar, macam buah anggur ke apa, dia jadi kering. Hak lagu tu, itu di antara syarat dia. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, iaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah, tafsiran araya di sisi Imam Abu Hanifah serupa dengan tafsiran Imam Malik juga. Serupa tu juga. Cumanya dia kata gini. Dia kata sebenarnya ini bukan jual beli. Hak sebenarnya, hakikatnya ini bukan jual beli, bukan pertukaran, itu bukan pertukaran jual beli. Tetapi pertukaran itu orang panggil istibdal mauhub bi mauhubin akhar. Yang pertukaran satu benda yang telah diberi dengan benda lain, kita tukar. Sebab kita kata kita beri pen ke dia, lepas tu kita berkuasa, tak jadi gini lah, minta maaf lah, kita tukar lah sebab saya perlu ni, beri buk lah, tukar buk, tukar. Ataupun pen sama pen, pen kita beri dah kepada dia, jadi kita rasa tidak sesuai lah, kita nak beri pen ni lah, pen, tukar, tukar, bukan jual beli. Tukar data pokok yang telah diberikan kepada orang tadi dengan buah ni, buah hak lain, tukar lah supaya dia tak lari dah dalam kebun tu. Gitu. Tetapi sebelum diterima mauhub lahu,
benda yang diberi itu belum diterima lagi, boleh kalau lagu tu? Sebab hibah ni, pemberian ini dia tidak sempurna selagi tidak diterima. Bila pemilik sana dia bagi buah pokok dia kepada seorang miskin misalnya, pemberian itu tidak sempurna lagi sebab dia baru kata, baru penerima tu bukan ambil lagi, jadi tidak sempurna lagi. Dalam keadaan tidak sempurna begini, boleh tukar gitu. Jadi bila pendapat dia tu berubah, fikiran dia berubah, dia nak tukar lah, dia nak ambil buah hak di atas pokok tu, nak beri kepada ahli keluarga dia, dan nak beri kepada orang miskin tadi, dia nak beri buah tamar sudah dipetik dah. Gitu, itu yang dikatakan araya. Fa innama huwa istibdalul hibah. Sebenarnya ini maknanya tukar pemberian tadi, tukar benda yang diberi. Pada hakikatnya ia bukan merupakan jual beli, kata dia, tetapi apa yang panggil jual beli araya? Apa? Sebab rupa dia tu macam rupa jual beli, pertukaran. Sebab tu dipanggil baik. Hakikatnya dia bukan baik, kata dia. Oleh kerana ini bukan merupakan jual beli, maka tidak disyaratkan. Pak syarat yang dikemukakan oleh Imam Malik tadi tak ada. Bahkan harus secara mutlak. Harus secara mutlak. Situ dulu. Pendapat yang kelima, iaitu pendapat Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Tafsiran araya di sisi dianya begini, seperti mana yang dia sebut dalam Kitabul Amwal, iaitu araya itu beberapa pokok tamar yang dikecualikan oleh seseorang daripada kebun dia apabila dia menjual buahnya. Dia jual ada buah dalam kebun dia tu, atas pokok tu dia jual ada, dia jual, tapi dia kecualikan beberapa pokok daripada dijual, buah dari beberapa pokok daripada dijual. Tu saya tidak jual, tu saya nak jual kepada kamu hak ni. Tu beberapa pokok tu saya tidak nak jual. Dia kecualikan. Dia tidak masuk ke dalam jual beli, bahkan dia mengekalkannya untuk dirinya, untuk ahli keluarganya. Jadi hak yang dikecualikan itu tidak boleh dianggarkan, tidak boleh dianggarkan. Yang ni tidak boleh dianggar tu, anggaran ni dia ada dua. Satu anggaran hak tadi untuk dijual ni, adakah sampai 5 wasak kau tidak? Kalau lebih daripada 5 wasak tak boleh, kalau nak tukar dengan buah tu. Itu satu bentuk khars, anggaran. Satu lagi bentuk anggaran ni kerana dia kena bagi zakat. Jadi kalau buah sebanyak ni dianggar oleh penganggar, berapa banyak kena keluar zakat, dia akan jadi boleh banyak mana, lepas tu zakatnya sebanyak mana. Itu dengan anggaran begitu. Jadi hak araya tadi tidak termasuk dalam anggaran, dikecualikan daripada anggaran orang yang memungut zakat. Mana hak tu tak termasuk. Hak lain tu dia kira termasuk. Sebab itu dimaafkan untuk mereka makanlah suka-suka, anak beranak, dikecualikan. Inilah yang dikatakan araya, mengikut Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sebab apa dikatakan araya? Araya itu daripada uriyun, maknanya telanjang ataupun kosong. Sebab dikecualikan dia ni daripada dijual ataupun dianggar sebagai zakat, dikecualikan. Jadi Nabi SAW membenarkan kepada orang-orang yang memerlukan, kepada orang yang susah gapo, tak ada duit, tak ada gapo ni, dia boleh nak makan buah segar, dia pergi tukar dengan buah tamar dia. Nak pergi tukar tu kalau tidak 5 wasak boleh. Hak tadi lah, hak bahagian tadi, bahagian yang dikecualikan itu. Ini araya mengikut Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Sebab apa? Sebab Nabi SAW mengambil kira, bersimpati dengan masyarakat ni, nak makan buah hak segar. Jadi sekadar tadi boleh pertukaran itu, atas hak yang dikecualikan itu saja. Sebab itu termasuk dalam araya. Hak tu.
Tapi Nabi SAW, apa yang kata 5 wasak? Sebab 5 wasak ni orang nak makan gitu je. Kalau lebih daripada 5 wasak, dia kira untuk nak meniaga. Bila nak meniaga tak boleh. Hak tu lah termasuk dalam jual beli sengoti. Apabila jual beli sengoti tak boleh lebih kurang lah. Dia jadi muzabanah. Dia jadi muzabanah. Hak ni dikecualikan sebab dia kira bukan untuk nak meniaga. Bukan untuk nak sipai banyak-banyak. Sekadar untuk nak makan lah. Untuk suka-suka anak beranak. Jadi kesimpulannya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaid, semuanya berpendapat araya ni sebenarnya adalah jual beli. Jual beli yang dikecualikan oleh Nabi SAW daripada pengharaman muzabanah itu. Hakikatnya muzabanah juga, yang dijual beli riba juga lah asalnya, tetapi dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Bila kecuali tak apalah. Kemudian Imam Syafi'i mengumumkan setiap muzabanah lah pertukaran. Kalau kurang daripada 5 wasak, tak kira siapa pihak mana boleh berlaku. Tak kira. Tetapi Imam Ahmad, dia kata hak yang dikatakan bai' araya ni, iaitu orang yang diberi kepada dia buah tamar saat ni sekian-sekian banyak, dia boleh jual kepada orang lain, bukan kepada pemberi. Kepada pemberi tak boleh, kepada orang lain. Secara tadi, kalau kurang daripada 5 wasak, dia khususkan dengan jual kepada orang lain, bukan kepada pemberi. Tetapi Malik, dia kata, dia khususkan hak ni bai'il mauhub lahu minal wahib. Yani orang yang diberi itu, dia jual kepada wahib, kepada pemberi, yang ni tuan tanah, tuan kebun tu. Bai'ul araya ni maknanya orang yang diberi itu dia jual semula kepada tuan yang beri, tuan kebun tu. Tuan kebun beri kepada dia, lepas tu tuan kebun ni berasa terganggu lah. Jadi dia pun jual. Moga hak orang tu dah kan, setelah bagi dah jual hak tu, tuan kebun ni beri hak dia, jual beli. Gitu maknanya. Maknanya antara yang diberi dengan tuan punya kebun itu, yang memberi, jual beli antara dua tu, hak tu boleh kurang daripada 5 wasak. Kepada orang lain tak boleh. Kepada orang lain tak boleh. Sebab itu tidak termasuk dalam araya kalau untuk orang lain. Jual kepada pemberi sahaja, tuan punya kebun tu saja. Kalau kurang daripada 5 wasak, tukar buah tu boleh. Itulah yang dikatakan araya. Tapi kalau jual kepada orang lain, tak boleh. Mengikut Malik. Maknanya orang yang diberi tadi, kalau dia nak jual kepada orang lain secara muzabanah tadi, walaupun kurang daripada 5 wasak, tak boleh. Tak boleh. Gitu. Imam Abu Ubaid pula, dia khususkan jual buah-buah daripada pokok-pokok yang tertentu, yang mana tuan mengekalkan dalam milik dia pada ketika dia jual kebun dia tu, makna hasil kebun dia tu kepada orang lain. Yang ni buah hak dia khususkan, dikecualikan untuk keluarga dia. Hak tu dia boleh jual kepada orang miskin kalau dia nak jual. Makna jual sini maksudnya tukar tu lah, tukar buah. Kalau orang miskin buat mari buah tamar hak sudah kering dah, nak tukar dengan hak dia ni boleh secara anggaran gitu, tetapi kurang daripada 5 wasak boleh. Lagu tu pendapat dia. Adapun Imam Abu Hanifah, dia tak kira araya ni sebagai jual beli pada hakikatnya. Bahkan bagi dia ini jual beli pada surah, pada zahir sahaja jual beli. Pada hakikatnya berarti tukar mauhub dengan mauhub yang lain. Tukar satu benda yang diberi dengan satu benda lain. Tukar hak tu. Jadi bermakna istithna, illa bai'al araya dalam hadis itu, istithna ni mengikut kebanyakan ulama adalah istithna muttasil. Ni dia pergi kepada kaedah tu. Sementara di sisi Imam Abu Hanifah, istithna dalam hadis pengecualian, tak boleh jual beli muzabanah kecuali bai'al araya, kecuali itu orang panggil istithna.
Istithna itu di sisi Imam Abu Hanifah adalah istithna munqati, bukan muttasil. Apa makna muttasil munqati? Makna kalau muttasil bermakna bai'il araya termasuk dalam jual beli muzabanah tu juga, tetapi yang dikecualikan jenis jual beli juga. Kalau kata istithna ni munfasil ataupun munqati, bermakna yang dikecualikan ini bukan termasuk dalam jual beli, benda lain, tetapi disebutkan sekali sebab pada zahirnya nampak serupa, hakikatnya lain. Bermakna istithna itu istithna munqati'. Asbah dalam ayat Quran hak duduk bahas itulah. Fasajadal malaikatu kullum ajma'un illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kecuali itu istithna gapo? Istithna muttasil ke istithna munqati'? Kalau kata istithna muttasil bermakna illa iblis. Iblis itu dari jenis malaikat juga, kecuali iblis. Maknanya dia tu dari jenis malaikat juga. Buatan dia tidak sujud tu, kemudian dipanggil iblis. Mana apa itu kalau kata muttasil daripada malaikat juga. Kemudian baru dinamakan iblis sebab dia tidak sujud kepada Adam. Tapi dia tu daripada jenis malaikat juga. Itu kalau kata muttasil, istithna itu muttasil. Kalau kita kata illa iblis, kecuali iblis tu, kecuali iblis ni bukan jenis malaikat, dia jenis makhluk lain. Maknanya Tuhan suruh sujud belaka tu bukan malaikat saja, semua suruh sujud belaka. Iblis dia tak sujud, ada pada masa tu. Tapi iblis ni bukan daripada jenis malaikat. Itu orang panggil istithna munqati'. Serupa juga sini. Maknanya mengikut Imam Abu Hanifah, hak ia panggil araya ataupun ariyan tidak termasuk dalam jual beli, tidak termasuk dalam muzabanah. Hak sebelum pada tu disebutkan tak termasuk. Tapi di sini nak cerita kalau nak tukar lagu tu boleh, nak tukar. Ini pendapat dia. Jadi ada beberapa pendapat lah tu. Ada beberapa pendapat. Kemudian dari segi banyaklah di sini disebutkan hak mana lebih kuat, hak mana lebih kuat. Ni yang penting kalau mengaji hadis ni. Jadi bagi setengah-setengah orang dia rasa tak erat lah. Dia rasa tak erat lah kalau apa bahagi tu mana. Hak tu lah hak sedapnya. Kalau baca gitu tu, boleh baca tak faham. Ataupun faham atas tak faham banyak. Jadi kalau mengikut dari segi bahasa, hak mana lebih banyak? Penggunaan ariyah ni dengan makna dia. Itu satu perkara. Tak perlu bahas lah. Yang kedua, kalau kita nak tengok dari segi riwayat, menyokong hak mana? Ya, jadi orang kata ni termasuk dalam jual beli juga ni, sebab Nabi SAW kata baik-baik. Tadi kita sebutkan tadi banyak jumpa illa bai'al araya, kecuali jual beli araya. Dia sebut baik, maknanya ini termasuk dalam baik lah. Macam mana kita kata tidak baiknya? Kita kata tukar barang beri pula, macam mana? Itu dia pegang dengan zahir hadis. Sebab itulah Imam Nawawi kata zahir hadis tidak menyokong demo tu, dia kata. Tapi bagi orang yang kata lagu lain, dia tidak kata jual beli tu. Misalnya di sini sebut, tadi kita baca, ada dah, kita terjemah dah tadi. Riwayat daripada Zaid bin Thabit, akan datang kata dia. Zaid bin Thabit gini bunyinya, Rasulullah SAW membenarkan fil ariyah, iaitu ahlul bait, tuan rumah mengambil ariyah sani bi kharsiha tamran, dengan menganggarnya dengan buah tamar untuk mereka makan segar-segar. Maknanya hak ni, tafsiran ini, hadis ni lebih sesuai dengan hak Malik tu. Lebih sesuai dengan hak Malik tu. Sebab dalam hadis dia kata ariyah itu iaitu buah yang diambil oleh tuan rumah, tuan tanah tu lah, tuan kebun tu. Maknanya seperti tadi kan kita sudah baca dah, iaitu orang tu bagi kepada satu orang buah-buah dalam pokok dia tu, beberapa pokok lah kita kata bagi. Lepas tu dia rasa terganggu, dia pun nak ambil semula hak dia bagi tu, dengan cara belilah, dengan cara tukar, bagi buah tamar kepada orang yang dia sudah bagi tu, bagi buah tamar. Apa? Untuk dia makan buah segar. Mana sini menunjukkan yang membeli itu ialah ahlul bait. Ahlul bait mana tuan punya kebun itulah.
itulah ahlul bait. Dia beli dengan siapa? Tentu sekali dengan orang yang dia telah bagi itulah. Siapa lagi? Dia beli dengan orang itulah. Ini sesuai dengan mazhab Malik tu. Maknanya tuan punya kebun beli daripada orang yang dia sudah bagi tu. Bukan orang lain, bukan orang lain. Ini tafsiran kalau mengikut hadis ni. Sebab dalam riwayat ni dia kata orang yang mengambil ariyah itu hum ahlul bait al-mu'ri, yang ni keluarga orang hak bui tu. Mereka itulah hak nak makan segar-segarnya. Dan mereka bagi sebagai gantinya buah tamar. Makna yang seperti ini kalau kita perhati hadis ni sesuai dengan tafsiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sesuai dengan hak dia tu. Mana tukar pula, tukar. Hak dia bui, ni nak bui hak lain. Cuma Imam Malik kata hak tu jual beli, dia panggil. Dia bui dah kepada orang tu. Lepas tu dia nak beli hak dah tak pokok. Dia beli, dia bui buah tamar kepada orang yang dia sudah bagi. Dia panggil jual beli. Imam Abu Hanifah kata tidak, tukar, dia kata. Sebab hak tu hak dia. Dia bui dah. Dia nak tu pula. Dia nak bui hak lain dah tukar. Apa jual beli? Tengok. Situ sah kita jumpa dah tadi. Dalam Muslim ni juga. Supaya juga dekat dengan hak tu riwayat Husain di sisi musannif. Yang ni dalam Muslim ni selepas dua riwayat. Dia ada sebut al-ariyah, iaitu an-nakhlah, pokok tamar yang diberikan kepada orang. Lalu mereka menjualnya dengan anggaran tamar. Dengan anggaran tamar. Ariyah itu iaitu pokok tamar yang diberikan kepada satu golongan orang. Yang mana golongan ni, orang ni dia jual dengan anggaran buah tamar. Jadi hak dia adalah muka dia bagi dah. Orang beri ke dia. Jadi dia nak jual kepada orang lain. Bila dia nak jual kepada orang lain, jual ke mana? Dengan cara khas, dengan cara anggap. Jadi orang yang melakukan penjualan ini iaitu kaum tu. Yang dimaksudkan dengan kaum di sini iaitu al-mu'ra lahum. Yang ni orang yang diberikan kepada mereka tu. Zahirnya iaitu yang dimaksudkan mereka jual kepada mu'ri, yakni kepada orang yang memberikan itu. Dengan dalil riwayat hak lepas dah kata dia. Sebab apa? Yang ni ahlul bait itu dia nak makan segar-segar. Jadi makna sini orang itu sudah bagi dah, sudah bagi ke dia. Dia jual kepada siapa? Kepada pemberi. Dia jual kepada orang yang bui kepada dia. Dia jual kepada orang itu. Itulah yang dikatakan araya. Itu. Bukan jual kepada orang lain. Dia jual kepada orang yang bui ke dia. Gitu. Jadi panjanglah ni. Supaya juga Imam Bukhari pun pendapat lagu tu juga. Dia kata lagu tu juga. Ada di sini. Jadi kalau kita nak bahas dari segi hadis ni, banyak hadis ni dia mari sini ia menunjukkan bahawa ini ni sama ada dengan makna kita pakai dengan makna Imam Malik tu ataupun pakai dengan makna Imam Abu Hanifah. Masing-masing ada juga di sini. Atau hak ni juga tidak pergi ke lain, tidak pergi ke lain. Lepas tu dia jawab sini. Ini satu perkara ni kena ingat. Ini penting ni. Ayat pun secara rekah dalam masa tu tak apa dah. Iaitu pengarang ni Maulana Taqi Uthmani ni, dia kata kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata ini bukan jual beli, ini adalah pertukaran barang yang sudah bagi tu nak tukar dengan hak lain. Baik, ada sebut dalam hadis ni jual kan, kecuali bai' al-araya, tak ada sebut jual tu. Apa kita kata tidak jual beli pula nya? Lagu mana jawapan dia? Dia kata bagi saya tidak pelik kalau sekiranya hak asal hadis ini kosong daripada lafaz bai'. Jadi molek tu pendapat tu. Kalau orang yang teliti betul hadis, dia akan apa? Ini dia kata hak asal dalam hadis ni sebenarnya lafaz bai' tu tak ada. Itu hak asal, hak riwayat bil lafz. Hak ada lafaz bai' tu adalah riwayat bil makna.
Tu dia nak ayat kesimpulan dia. Riwayat bil makna. Dia kata an yakuna aslul hadis khalian an lafzil bai' wa yakun itlaq lafzil bai' min tasarruf ba'd ar-ruwat bil makna. Ini adalah pindaan perawi-perawi, sebahagian perawi. Sebab dia riwayat dengan makna. Jadi lagu tu. Sebab apa? Kita tengok tadi pun ada sebut, banyak yang disebut tak ada sebut lafaz bai'. Illa al-ariyah, illa al-araya. Kecuali araya. Jadi araya tu tidak semesti makna jual beli. Hak tu hak asal kata dia. Ada pun ada sebut lafaz bai' tu bukan hak asal. Sebab apa dia kata berani kata gitu? Dia ada alasan lah. Satu, kita tengok dari sudut riwayat ni, kadang-kadang ada riwayat bil lafz, ada riwayat bil makna. Satunya, dalam banyak riwayat tak ada sebut apa nama ni, baik. Jadi perawi-perawi, sebahagian perawi mana dia tengok dari sudut pertukaran tadi, dia nampak macam jual beli, maka ditakbirkannya, digunakan lafaz baik oleh dia. Lepas tu orang lain pun mari ambil guna juga lafaz tu. Begitulah caranya. Banyak dalam hadis ni kita jumpa lagu tu. Hak riwayat bil makna. Hak dalam hadis kata perempuan dijadikan seperti tular rusuk. Hak tu kata dijadikan daripada tular rusuk pula. Hak tu lagu tu. Banyak dalam lafaz-lafaz tadi, sebahagian dia warakhasa fil ariyah. Dia tidak kata warakhasa fi bai'il ariyah. Fil ariyah saja. Rakhasa fil araya an tu'khadha bi kharsiha. Tadi pun ada. Dalam riwayat-riwayat lain pun banyak ada sebut gitu. Jadi maknanya sebenarnya tak ada. Jadi ini pada hakikatnya adalah pertukaran kata dia. Sebab dari segi dirayah, dari segi logiknya, mana tidak sesuai itu. Sebab dia kata kerana muzabanah ni syu'batun min syu'abir riba, salah satu cabang riba. Hakikatnya muzabanah ni salah satu cabang riba. Dalam Quran Allah SWT telah sebut dengan terang riba dia tak boleh. Dalam sunnah yang mutawatirah sebut dengan terang riba dia tak boleh. Tak boleh sebanyak mana? Bukan banyak tak boleh, sikit pun tak boleh. Apa makna yang 5 wasak boleh kurang pada 5 wasak boleh ni? Dah kalau riba, ada unsur riba. Itu dia. Tidak ada beza dalam muamalah riba ni antara sedikit dengan banyak. Ataupun beza jenis ni dengan jenis ni, ada beza pula. Kalau duit tak boleh sikit atau banyak, tapi kalau buah tak apa. Kalau setakat 5 wasak. Ni dari segi dirayah, tak ada beza. Dan tidak ada contoh dalam syariat ini untuk penghalalan riba semata-mata kerana nak tukar hak ni lebih sedap sikit, hak ni buah segar, hak ni tidak buah segar, semata-mata kerana tu jadi halal riba. Tak ada kata dia. Dan tidak munasabah juga kita nak katakan muamalah riba ni halal pula mana kalau kurang pada 5 wasak. Nak kata Nabi SAW maksudkan riba ni halal kalau kurang pada 5 wasak atau 5 wasak, itu tak munasabah dari segi logik. Dan dia menjadikan yang haram itu jadi halal kalau kurang daripada 5 wasak. Kalau lebih sikit segatan pun tak boleh dah, jadi riba pula. Lagu mana lagu tu? Tak munasabah hak riba. Maknanya dalam Quran disebut fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, mana terima peristiharan perang daripada Allah dan Rasul. Mana nak mudah-mudah lagu tu. Dan yang mempermudah-mudahkan itu Nabi SAW sendiri. Tak pernah sabar. Kalaulah ada dalam akhbar ahad, ada dalam hadis ahad sepuh ni, kalau kita duduk baca, termasuk dalam hadis ahad, walaupun dia sahih pun, sahih setara mana, sahih Muslim, sahih Bukhari, setara mana pun, hadis ahad, kalau nampak macam menghalalkan riba, kita mesti takwil. Ini mengikut pendapat pokok dia ni. Mesti takwil. Takut apa? Takut bercanggah dengan Quran, dengan sunnah. Asal tak boleh riba dia, tak boleh sikit banyak pun tak boleh. Walaupun pada zahirnya nampak jauh takwilan tu, nampak jauh, tetapi demi kita nak memelihara maksud Quran dengan hadis, patut kita buat lagu tu. Dia kata kalau hak jauh pun kita kena tak
kena takwil. Apa tak lagi hak ni memang mudah ni, boleh takwil. Boleh takwil. Begitulah. Inilah yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Dia kata ini sebenarnya pertukaran bahaya, benda yang telah dibagi. Kita nak tukar, kita bui dah pen, satu pen. Kita pun berasa kita nak guna pen, kita pun bui pen lain. Sekadar tu. Sekadar tu, tukar. Bukan makna ada jual beli. Kalau dengan makna jual beli, muzabanah. Dan muzabanah tu riba. Apa makna 5 wasak kurang daripada 5 wasak? Kalau lebih tak boleh, kalau kurang tak apa. Apa makna? Dia bagi kau tu. Selain daripada kita sudah tengok dah tadi, ada makna-makna tadi. Walaupun lepas tu ada sebut baik itu riwayat bil makna. Riwayat bil makna. Itu pendapat dia lah. Riwayat bil makna ni banyak. Sebab tu ya kita kena tengok. Banyak tu barulah kita tahu. Ni mengikut dia, ni mengikut dia. Kita tak setuju, itu soal lain. Orang lain dia tak setuju lah, ataupun dia tak nampak lagu tu. Jadi dia pakai cara dia masing-masing lah. Mana dia kata dari riba pun Nabi SAW kecuali, tak apalah, tidak jadi riba tu. Sebab dia lebih tahu daripada Nabi. Dia kira gitu. Terpulang. Iya kita nak sebut tadi, kalau kita tak sebut benda-benda gini, kita nampak tak ada makna sangat ni pertukaran benda tu. Mungkin kita tak tukar gitu. Kalau ni kita beli dengan pitih. Sebab kita tidak menghadapi suasana tu. Tetapi yang pentingnya kita belajar hadis di celah-celah tu, kita tengok perbahasan ulama macam mana cara dia faham. Barulah boleh suatu kemanisan dalam perbincangan hadis. Kalau tidak, terjemah saja. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.